Sekarang tu, you jadi tukang masak, you boleh jadi toke. Betul. You jadi tukang jahit, you boleh jadi designer fashion. Betul. You pandai belajar susun batal dan you akan jadi toke construction. Yes. Toke construction. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak Ibu Pertiwiku. Dan sekali lagi kita bersama dalam The Meeting Show, program Bual Bicara yang membicarakan dan memperkatakan isu-isu belia di negeri Sarawak. Dan untuk episod kita yang keempat pada hari ini, kita akan membicarakan tajuk iaitu pendidikan latihan kemahiran dan juga vocational atau lebih dikenali sebagai TVET. Bersama dengan kita pada hari itu tidak bukan pegawai daripada Giat Mara Sarawak iaitu Tuan Haji Muhammad Khairul. Assalamualaikum Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Ya, selamat datang untuk The Midin Show. Ya, Midin Show macam nama saya kan. Nya Midin ikonik untuk negeri Sarawak. Yes. Tetapi dalam konteks dakwah. Boleh. Baiklah. Dan sebelum kita berbicara panjang, izinkan kita untuk memperkenalkan diri dan juga menceritakan sedikit mengenai latar belakang Tuan Haji. Silakan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakir hamdan hamidna wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal azim sultanik. Nama saya Muhammad Khairul Azhar bin Haji Azhari. Saya tu hybrid lah. Hybrid Kelantan dan Sarawak. Tapi jiwa saya mau kepada Sarawak lah. Jadi hari itu saya akan kelakar bahasa Sarawak. Boleh. Dilahirkan lebih kurang 38 tahun yang lepas. Dan saya merupakan pegawai perhubungan dan latihan industri untuk Giat Mara Negeri Sarawak, dan saya dah bertugas dengan Giat Mara sejak tahun 2008, bermakna hampir 12 tahun. Dan alhamdulillah sudah berkahwin. Baru berkahwin, baru berkahwin, dan sekarang saya bertugas di Giat Mara Negeri Sarawak lah, di Kuching, di mana Giat Mara Negeri Sarawak tu ada 31 Giat Mara di seluruh negeri Sarawak, dan kami orang di pejabat Giat Mara Negeri Sarawak. Ya, sedikit sebanyak tentang diri saya lah. Alhamdulillah. Alright, terima kasih Tuan Haji. Boleh saya panggil Tuan Haji ya? Boleh, Khairul pun boleh. Saudara Khairul pun boleh. Baiklah. Dan Giat Mara Sarawak untuk kata orang ilmu dan juga maklumat kepada belia-belia kita di seluruh di Sarawak yang mendengar, yang bersama dengan kita dalam rancangan The Bidding Show tu, mungkin masih belum tahu kata orang. Dan mungkin pernah dengar tapi berapa jelas. Oleh kerana adanya kehadiran kita hari itu yang mewakili Giat Mara Sarawak, mungkin Tuan Haji boleh menceritakan sedikit macam ni Giat Mara Sarawak tu dengan TVET. Dan apa yang dikata orang ditawarkan kepada sidaknya di luar ni. Okey. Giat Mara tu sebenarnya adalah salah satu daripada produk inovasi lah. Sebenarnya ia bermula daripada cara pihak kerajaan nak menukar mat-mat gian tu menjadi mat-mat yang bergiat. Ialah perkataan Giat Mara yang wujud. Dan Giat Mara dah bermula tahun 1986, bermula di Jitra Kedah, dan di Sarawak bermula tahun 1994. Bermakna Giat Mara tu yang berada di seluruh Malaysia, bukan Giat Sarawak. Jadi RM231 Giat Mara seluruh Malaysia. Di Sarawak aja kita ada 30 Giat Mara yang aktif. Dan Giat Mara tu sebenarnya mun kata orang kampung sekolah belajar tukang. Jadi cara yang mudah tempat kita belajar bertukang. Bukan lebih kepada pendidikan teknikal, dan ia dah menjurus kepada pendidikan akademik. Dan sebab ialah kebanyakan orang hanya nanggap Giat Mara, tapi orang mikirnya sama macam Mara, tapi sebenarnya ia berbeza. Giat Mara tu adalah anak syarikat kepada Mara, dan kami orang fokus kepada memberikan latihan kemahiran kepada semua peringkat umur. Tapi bila kita kakak belia memang belia lah.
Tapi syarat kemasukan Giat Mara tu sampai semua peringkat umur. Kadang-kadang saya bergurau juga. Makcik boleh masuk Giat Mara kah? Boleh. Tapi dengan syarat saya ada surat, sikit surat je makcik yang sijil saya boleh di-attach ke Giat Mara. Sijil mati. Jadi sekiranya masih ada keinginan nak belajar kemahiran, Giat Mara lah tempatnya. So Giat Mara tu fokus pertama ialah memberi latihan kemahiran kepada semua peringkat masyarakat. Kedua, melahirkan usahawan-usahawan teknikal. Dan yang ketiga ialah membasmi kemiskinan. Ya, kita pun matlamat. 3 perkara ya. Ya, sedikit sebanyak tentang Giat Mara lah. Alright. Terima kasih Tuan Haji. Dan kita dah dengar peranan dan fungsi Giat Mara seperti yang telah disebutkan sebentar tadi. Tetapi mungkin maksud yang kita cuba bawa melalui The Meeting Show tu ialah Giat Mara mungkin ada program-program jangka masa pendek dan jangka masa panjang yang boleh dimanfaatkan untuk pembangunan karier Sidaya. Okey, bila kita ada pembangunan karier tu bukan bermakna kita mesti pergi ke pejabat, makai gap-gap orang. Ada pejabat, ada title jawatan, ia bukan karier sebenarnya. Karier ialah sesuatu yang kita polah untuk kehidupan kita. Dan Giat Mara tu adalah salah satu tempat untuk melatih golongan-golongan belia jadi orang yang ada karier masing-masing. Semestinya kita perlu bekerja untuk bekerja secara rasmi dengan organisasi baru kita boleh digelar sebagai orang yang bekerja. Jadi Giat Mara tu menawarkan 2 jenis kursus atau 2 jenis program, macam kata-kata tadi, jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Jangka masa pendek ialah kursus-kursus pendek yang kita jalankan kepada masyarakat, contohnya training on demand. Kita ada program skill to society kepada peringkat society. Kita ada program long life learning, pembelajaran sepanjang hayat. Ya, untuk golongan-golongan yang bekerja ataupun golongan-golongan yang tiada masa untuk melalui pendidikan sepenuh masa, ya separuh masa. Untuk jangka masa panjang, kita ada program Sijil Profesional Giat Mara Malaysia. Ya, kami pun brand lah. Sijil Profesional Giat Mara Malaysia itu adalah program latihan kemahiran sepenuh masa kepada sesiapa saja yang layak dan dilaksanakan serendah 6 bulan sehingga ke 2 tahun. Ya, program yang kita nak highlight kepada belia kita kena tahu bahawa program tu adalah program jangka masa panjang orang dan program tu sebenarnya terhad kepada semua orang. Semuanya dibuka sepanjang masa yang terhad. Ya 2 program orang lah. Banyak lagi program lain tapi kami ceritakan lebih kepada pendidikan teknikal. So maknanya adanya had masa ya Tek, maksudnya ambilannya Tek. Yes, ada ambilan. Intake ya banyak. Yes. Intake kita ada pada bulan Januari dan Julai sahaja. Dan satu intake kita ada 20 orang. 20 orang saja. Sebab kita mau jaga kualiti. Betul. 20 orang je. Mau lebih daripada kita siapa terima dan paksa tunggu next intake. Maknanya di situ Giat Mara mementingkan kualiti pelajar yang dilahirkannya juga. Yes, betul. Contoh kami terpaksa bercerita tu sebab mungkin kita belajar menjahit. Mesin jahit je kita kongsi 40 orang, bila masa kita nak menjahit. Jadi baiknya kita letak limit 20 orang, ada 20 mesin jahit, siap seorang mesti pandai menjahit. Seorang akan makin sikit mesin. Ya bagusnya supaya benar-benar dididik dan dilatih dari si pandai ke bapa jadi pandai. Mahir. Betul. Alright. So Tuan Haji, ada juga yang kita mau tahu. Apabila untuk belajar tu kita kelakar tentang sikap kemahiran ataupun akademik untuk institusi lah. Of course ada mak bapak ataupun belia sendiri yang akan bertanya, berapa nak yurannya, berapa nak bayarnya, macam ni. Okey. Kita tu kami on tu sebenarnya anak syarikat. Anak syarikat yang tidak malah untung pun sebenarnya. Sebab kami orang memberi lebih banyak daripada menerima. Jadi kita bagi allowance 200 sebulan untuk pihak yang belajar di Giat Mara. Tetapi kita ada juga sertakan yuran sebab setiap benda yang kita dapat secara percuma kadang-kadang orang si hargai. Benar. Jadi yuran kita serendah RM300. Lebih daripada ya saya dah. RM100 je untuk bayar yuran exam dengan pihak Jabatan Pembangunan Kemahiran. Selebihnya kita minta yuran untuk membangunkan failnya pun dan yuran untuk aktiviti rekreasi yang tidak yang pun balik pakai duit.
duit bayar yuran, duit yang pun juga pakainya mulai aktiviti. Jadi yang bentuk tabungan lah. Ya jenis bayaran. Jadi belia di luar, mau nak masuk Giat Mara, jangan bingung hal yuran. Okey, untuk yang Muslim lah, bantuan kepada belia Muslim, kita boleh gunakan surat tawaran yang dapat daripada Giat Mara ya, untuk mohon bantuan daripada Baitul Mal. Daripada Baitul Mal. Ya, untuk bantunya daripada segi sara hidup lah. Dan ada juga bantuan daripada Yayasan Sarawak, hadiah galakannya. Khas untuk belia-belia Sarawak. Yes. Semestinya masuk universiti, masuk belajar kemahiran pun boleh juga mohon, tapi yang sekali je lah. One off. Sekiranya lepas saja mandi masuk universiti, bantuannya kira dah si belit lagi lah. Tapi banyak cara sebenarnya untuk kita belajar kemahiran dan dalam masa sama dapat bantuan daripada pihak kerajaan dengan badan-badan yang sentiasa prihatin lah bantu belia tu. Okey, ya tentang soal kewangan lah, maknanya selain daripada allowance yang diberi, yuran pun yang minimum, dan bantuan-bantuan daripada agensi-agensi ataupun organisasi sokongan yang membantu, macam ni dengan macam peralatan, macam mungkin uniform. Okey. Yang hal macam ni lah, hal uniform. Uniform yang kita potong sebenarnya daripada allowance-nya. Jadinya si perlu bayar. Allowance pertama kita potong uniformnya, tetapi daripada segi lain, daripada segi bantuan mesin ke apa ya, mesinnya memang disediakan. Si perlu beli mesin. Alat-alat pakai contohnya belajar menjahit ataupun belajar memasak contohnya. Contoh. Si perlu yang ngembak manok, ngembak daging dari rumah. Si perlu. Sebab apa? Benda yang memang dah sedia. Mengikut modul yang diajar ya. Jadi si perlulah menyediakan peralatan lain sebab memang dah tersedia dalam latihannya. Mungkin untuk soalan yang berkaitan yang lain, saya akan tanyakan untuk soalan seterusnya. Setakat tu, bagaimana mengenai kata orang sambutan belia kita di Sarawak tu terhadap peluang-peluang yang disediakan oleh pihak Giat Mara Sarawak? Mungkin kita boleh nangga dari segi 5 tahun kebelakangan tu. Untuk tempoh 5 tahun kebelakangan tu kita ada lebih kurang 6,000 orang student. 6,000 orang. Tapi 6,000 orang student ni termasuk yang syahid lah. Ada yang syahid? Ada syahid lah. Syahid di pertengahan jalan, syahid ikut kawan-kawan, syahid bila lambat allowance. Ia sebenarnya bentuk cabaran. Cabaran yang belia kadang-kadang si dapat tahan. Belum masuk kerja, training pun dah dapat cabaran. Dan untuk rekod terhingga bulan Disember tahun lepas, sejak penubuhan di Sarawak, kita ada 27,189 orang lepasan Giat Mara yang bertaburan di seluruh Sarawak tu. Alhamdulillah. Jadi sambutannya memang menggalakkan. Sangat menggalakkan. Terutamanya khusus-khusus panas. Untuk khusus panas saya kelak kita cerita lagi. Berkaitan dengan mungkin stigma dan peluang yang ditawarkan oleh pihak Giat Mara. Baiklah. Kini tu untuk mendepani cabaran kini tu, maksudnya dari segi kata orang pendidikan teknikal, pendidikan latihan kemahiran teknikal dalam mendepani industri digital kini tu. Jadi mungkin selepasnya belajar, apakah peluang-peluang kerjaya yang lain yang untuk sidak yang dah ada kemahiran tu untuk pasang kerja di Sarawak, malah mungkin untuk di luar negeri. Macam ni. Sebenarnya peluang pekerjaannya sebenarnya memang sentiasa ada. Jawapannya ialah mauk je lagi. Ya sebenarnya orang kita tu dapat keluar daripada kepompong yang menghantui dirinya. Dapat lagi daripada family, daripada kawan-kawan. Dia mau hidup independen, tapi hakikatnya menyahut seruan Rasulullah SAW. Mungkin kita nak berubah pada satu baik, kita masih berhijrah. Dan peluangnya kadang-kadang ada industri yang tidak ditawarkan di Sarawak, tapi perlu berhijrah contohnya ke Semenanjung ataupun ke negara luar. Jadi dengan adanya sijil daripada Giat Mara dan ditambah lagi dengan sijil kemahiran Malaysia, sebenarnya peluang pekerjaannya memang banyak. Cumanya nak grab peluangnya, dan satu yang paling penting ialah kita mau cuba berusaha bekerja daripada bawah, baru kita dapat capai kejayaannya. Ia yang peluang yang ada pada di pasaran luar, dan kebanyakan remaja-remaja yang ambil khusus di Giat Mara tu, alhamdulillah lah banyak dah bekerja di luar dan ada kejayaan yang lebih kukuh lah.
So maksud saya tadi juga ialah untuk mengenai dari segi kewangan, dari segi gaji, dari segi kata orang kelebihan apabila kita ngambil teknikal untuk berbanding dengan orang lain macam ni. Okey. Ada kemahiran teknikal tu sebenarnya ada satu added value lah. Nilai tambah. Nilai tambah. Terutamanya yang ada pendidikan akademik yang tinggi daripada universiti. Saya perlu kongsi seorang yang ada belajar dalam bidang electrical engineering. Tapi belum tentunya dapat wiring rumah. Sebab hanya belajar benda yang pada dasar dan Nyasik pernah pegang pun. Nyasik cerik pun kena karan. Nya belum cerik kena karan, nya belum cerik nangga benda meletup depan mata, dan experience tu sebenarnya bila nya tambah dengan nilai yang nya dapat daripada Giat Mara, daripada belajar kemahiran, nya akan menjadikannya lebih istimewa bila nya mohon kerja. Jadi daripada segi gaji kita siap dapat nafikan di Malaysia tu kita masih terikat dengan gaji minimum. Tapi bila di pasaran luar, orang siap tangga kepada kita pun akademik, orang tangga kita pun skill kita. Dan skill ya diperolehi daripada belajar kemahiran. Dan dari belajar kemahiran ni rasanya kita dapat tahu, oh macam tu pada hal proses nak wiring sikit rumah. Bukan hanya kita tangga kuasa berapanya pun pelak. Secara teori aja. Teori aja. Kita dalam belajar di Giat Mara, kita ajar satu teknikal. Kedua, kemahiran interpersonal, berkomunikasi dengan orang. Ketiga, kita ajar nilai usahawan. Pasang plug sikit berapa kos. Jadi bila nya keluar kerja, silahnya mudah kena bulat oleh orang. Okey, bercakap tentang keusahawanan dia Tuan Haji. Mungkin ada di kalangan pelatih-pelatih, mungkin ada di kalangan pelajar yang selepas membuat sesuatu atau menghabiskan pengajian dan berminat dalam industri, nak buka syarikat, nak buka bengkel, mungkin ada yang nak buka butik baju dan sebagainya, jahit ataupun restoran makanan. Jadi pihak Giat Mara Sarawak mungkin ada sesuatu yang disediakan untuk membantu mereka ini memperkasakan ataupun membantu perjalanan nak dari startup company sampailah berjaya. Okey. Macam saya padah tadi dalam Giat Mara kita ada modul usahawan. Modul usahawannya kita develop ketikanya belajar. Bukannya kita ambil 1 minggu belajar macamnya. Contohnya dalam tengahnya motong daging yang cikgu dah madah dah. Daging tu awak ambil kat situ, tu harganya. Kabel tu awak beli kat situ, panjang kabel tu harganya. Jadi ni dah belajar costing dalam masa belajar. Yang kedua, kita ada modul keusahawanan Giat Mara. Diajarkan macam ni buka company, macam ni bolah business plan, semuanya kita ajar. Ketiga, siapa yang belajar di Giat Mara, kita galakkan dalam masa belajar ya, buka syarikat. Boleh buka terus. Buka syarikat. Sebab apa? Bilanya buka syarikat, barunya ada kebertanggungjawaban dia terhadap bisnesnya. Belajar kira-kira kat siangnya, apply apa yang belajar ke Giat Mara. Dan selepas tamat di Giat Mara, pelajar yang berpotensi, pelatih yang berpotensi, kita panggil pelatih di Giat Mara, kita akan calonkan untuk ikut program Rintis Niaga. Rintis Niaga tu program kami orang lah. Program Rintis Niaga salah satu antara produk kami orang lah. Kepada mereka yang ada perniagaan, dah ada lesen perniagaan, dan dalam masa sama ya, nya akan dipilih dan berkampung 14 hari. Di dalam satu kursus, pola business plan. Dan business plannya, Giat Mara akan sekiranya berjaya, Giat Mara akan bagi modal mula dan bantuan perniagaan untuk mesin-mesinnya. Sangat menarik. Secara sangat percuma. Yang kita nak ada secara percuma. Itu yang berkaitan dengan program-program terkini ya Tuan Haji. Bagaimana dengan collaboration ataupun kerjasama dengan agensi-agensi awam, pihak perbankan, SME ataupun mungkin ada swasta atau syarikat-syarikat lain menawarkan bantuan yang sama seperti yang tadi? Macam Giat Mara sendiri adalah di bawah Mara lah, di bawah Mara. Jadi keutamaan Mara bagi kepada lepasan studentnya sendiri. Dan agensi-agensi luar macam Tekun pun menggunakan juga platform siapa yang ada sijil kemahiran boleh mohon pinjaman tanpa interest. Tanpa interest. Yes, tanpa ini interest. Yang belia di luar sana nak dengar.
pinjaman yang dapat interest. Maknanya pinjam 10,000 bayar 10,000 ringgit. Macam ni Jok yang pihak MARA pun beri pinjaman. Dulu kita dapat pinjaman namanya pinjaman putra. Sama konsepnya. Nya boleh pinjam daripada pihak MARA dan saya sih pastilah sama ada masih dijalankan tidak. Tapi keutamaan kepada mereka yang ada sijil kemahiran tu banyak sebenarnya. Dan sijil kemahiran Giat Mara tu sebenarnya adalah antara sijil kemahiran yang dikenali lah di seluruh Malaysia. Ya, yang paling penting. Okey, mungkin ada juga kata orang cerita-cerita kejayaan ataupun kata orang produk-produk daripada Giat Mara yang boleh dijadikan sumber inspirasi untuk dan juga motivasi kepada belia kita di luar sana. Okey, saya salah satu daripada produk kami orang lah antara yang sedar bahawa sebenarnya kemahiran tu boleh mendatangkan perubahan dalam dirinya. Macam tagline Giat Mara sendiri ialah kemahiran menjamin kehidupan. Kemahiran yang menjamin kepada kehidupan. Jadi salah seorang daripada lepasan universiti yang masuk ke Giat Mara, dia belajar dalam bidang culinary di Giat Mara. Di universitinya ambil business study. Dan akhirnya selepasnya tamat di Giat Mara dalam bidang culinary, masa dulu kita campur culinary dengan pastry, kita campur. Sekarang dah asing. Masanya belajar dulu masih bergabung duduk bidangnya. So dengan pengalaman yang ambil selama 6 bulan ya, akhirnya nya pola produk ke diri dan semestinya lah bilanya start nya berjaya terus. Nya dah turun jatuhnya. Tapi akhirnya sekarang nya dikenali dengan produk Zuema Mi Kolok Instant. So ya, antara produk yang kata orang-orang yang pernah makan ya, sama aja rasanya macam kita makan mi kolok, macam mangkah je lah air panas. Dan benda ya, nya perolehi daripada latihan di Giat Mara, program-program rintis niaga yang dulu kita panggil sebagai PUTEK ataupun Pusat Pembangunan Usahawan Teknikal Mara. Dan Mara sendiri bagi bantuan daripada aspek penjenamaan produknya, packaging semua benda. Dan akhirnya sekarang ada satu kilang di Demak Laut memproseskan makanan dan produknya ialah mi kolok instant. Dan dengar cerita produk-produknya dipasarkan ke seluruh negara, luar negara. Sampai ke Jepun dan akhirnya sampai ke Australia. Yang kali terakhir kami dengar yang pun talk ialah nya dah sampai ke luar negara dan benda ya memang dapat sambutan. Jadi nya menggunakan ilmunya dalam belajar akademik di universiti, ada teknikal dan ada keinginan untuk menjadi orang yang lebih hebat. Jadi kini tu orang kita cakap tentang orang kita yang masih memandang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational masih di tahap yang rendah berbanding dengan pendidikan akademik. Benda adalah persepsi sebenarnya. Persepsi. Dan benda yang berlaku dengan diri saya sendiri. Saya ambil SPM tahun 99. Jadi kita tu alhamdulillah Allah beri keupayaan akademik yang tinggi, kita pandai. Dan bila arwah bapa saya madah, okey lepas habis tu kau pergi masuk Giat Mara. Jadi saya madah, Giat Mara tu pakai orang yang sudah masa depan, orang kelas ujung. Masa saya 1999. Dan orang kata bila kita ludah ke langit, ludah yang akan kena muka kita pun. Kawan saya yang SPM siapa bagus masa saya, belajar di Giat Mara, belajar bidang welding, pulang dalam 10 tahun lepas pakai Honda Odyssey. Balik ke Malaysia dan dia sekarang bekerja di Kuwait. Di luar negara. Di luar negara. Dengan SPM-nya yang seberapa, nya ambil belajar di Giat Mara dan nya pulang lebih hebat daripada kita. Sesuatu yang benda kita fikir bila kita masuk ke universiti, kita akan jadi orang yang berjaya. Memang betul, universiti adalah laluan daripada segi akademik, tapi laluan daripada segi kemahiran sebab manusianya ada keupayaan dan kebolehan yang berbeza-beza. Jadi, persepsi masyarakat bermula daripada kita darjah 1 lagi sebenarnya. Macam kita semua di belia tu, ingat cik masa darjah 1 cikgu kita madah apa? Dah besar lah mau jadi apa? Polis, engineer. Jadi cikgu. Pekerjaan besar-besar je cikgu madah. Tapi cubalah satu seorang madah kami mau tukang jahit, confirmnya akan kena tetap dalam kelas. Sebab apa? Sebab kita pun minda dari kecil dididik supaya kita jadi
golongan-golongan sebegitu. Tapi pada hakikatnya bila kita fikir balik, golongan-golongan macam polis, engineer yang kita sebut tadi, pensyarah, doktor, nya perlukan orang berkemahiran. Bila hanya perlu? Bila air raya hanya perlu nak motong bajunya. Bila paipnya bocornya perlu plumber. Bila keretanya rosaknya perlu mekanik. Bila karan rumahnya wiring si bagusnya perlu wireman. So benda tu sebenarnya ada saling hubung kait. Cuma kita sedar bahawa orang yang ada kemahiran aku belajar pendidikan kemahiran tu sebenarnya orang yang ada kebolehan yang lain. Manusia ada kebolehan otak kiri dan otak kanan. Dan kebolehan orang yang belajar kemahiran tu mungkin yang si pandai akademik. Mulai akademik writing yang si pandai, nak belajar buku tebal-tebal yang si pandai. Tapi mun mekanik yang dengar, oh tu rosak. Kadang-kadang kita nanggar mekanik pegangnya tekannya sia. Tahu yang rosak macam ni. Kita kadang-kadang nyentuh mekanik ke apa, tapi bila kita fikir balik, orang kita tangga bidang kemahirannya sebabnya nanggar contoh yang si bagus. Jadi ada contoh-contoh yang kita cuba angkat orang belajar kemahiran yang dapat mengubah destini dalam keluarganya. Sikit sebelum kita pergi lebih jauh, Tuan Haji, apa nama, saya pernah teringat satu fasa tu disebut oleh orang. Ikan berenang disuruh dekik pokok. Kerak dekik pokok disuruh berenang. Jadi maknanya ada keadaan belia kita tu, remaja kita tu, yang pun kata orang kecenderungannya, kecenderungannya ya berlainan. Okey. Jadi faham kami. Macam ni. Kami faham dan itu berlaku dengan diri kami pun. Maksud saya dalam konteks keluarga itu, mak bapak. Bapa kami mahu kami jadi engineer. Dan capability kami saya dapat jadi engineer. Kami lemah matematik. Dan akhirnya kami gagal di universiti. Itu ceritanya. Kami gagal di universiti sebab kami si minat pun engineering dan bapa kami mahu kami jadi engineer. Dan kami masuk semula ke universiti, dismiss lah dulu. Istilahnya dismiss. Dan masuk belajar computer science. That I love what I doing. Dan ibu bapa sekarang harus sedar bahawa keinginan anak-anak saya akan sama dan kita dapat corakkannya mengikut apa yang kita mahu. Kita dengar kebanyakan depression yang tinggi itu sebab apanya memenuhi expectation ibu bapa. Seorang doktor pernah ambil dengar, belajar 7 tahun dalam bidang doktor, akhirnya resign. Mula butik tudung. Sebab minatnya tudung. Dan parentsnya si pernah dengar apa yang ada? Aku dah belajar, mak bapak aku suruh belajar, aku jadi doktor dan aku siapat. Dan akhirnya dia berubah bidangnya kepada mula tudung. So itu yang berlaku sekarang tu, parents mesti kenal potensi anaknya, dia mau menjurus ke arah apa. Sebab apa kita cuba stop untuk letakkan, okey, jadi tukang masak you ada masa depan. You jadi tukang jahit you ada masa depan. Ia adalah pemikiran yang dahulu. Sekarang tu you jadi tukang masak, you boleh jadi toke. Betul. You jadi tukang jahit, you boleh jadi designer fashion. Betul. You pandai belajar susun bata dan you akan jadi toke construction. Yes. Toke construction. So benda tu sebenarnya belia padah ikut hati padah dengan mak bapak kita. Pak, kami memang si minat belajar engineering tu. Macam engineer ya dengar kami. Kami lebih minat mula masakan di dapur. Walaupun orang kita madah macam ni pun kami lebih minat masakan. Approach dengannya, beri peluang dengannya belajar bidang yang dia mahu. Once yang dah dapat ya, mungkinnya dah tergerak hati nak belajar, dia akan pola benda kemudian. Sikit yang saya tertarik tadi mengenai kini tu dunia digital. Mungkin di pihak Giat Mara Sarawak ada menawarkan yang berkaitan dengan pendigitalan ataupun industri digital. Industri digital tu sebenarnya benda yang kadang-kadang kita tangga yang lebih kepada kita mesti duduk depan komputer. Kita mesti berada ada skill untuk digital ya. Sebenarnya digital tu mencakupi aspek yang lebih besar. Dan Giat Mara ada 3 program yang berkaitan dengan tu. Kita ada program teknologi komputer. Tu yang panas tadi lah. Yang panas sebelum. Belum. Tu sejuk-sejuk sikit dulu. Ada program teknologi sistem komputer yang akan ada juga sokongan dengan Cisco. Cisco tu adalah bidang entiti yang besar dalam bidang networking. Kita ada program teknologi fotografi dan kita ada juga program graphic design and advertising.
Best, ya. 3 program tu 6 bulan di Giat Mara dan 3 bulan yang akan berada di industri. Ya, untuk aspek ya, nya mungkin menyokong daripada segi digital tu. Tapi pendigitalan ataupun ekonomi digital tu semua bidang boleh. Walaupun nya seorang welder, nya boleh juga join industri digital tu dengan bantuan digital. Nya boleh pasarkan yang pun produk ya. Ya, yang panas belum cerita lagi. Okay. Alright. Mungkin rasanya masa kita pun banyak dan seperti biasa masa amat mencumbuhi kita. Yes. Tapi sebelum kita mungkin boleh ceritakan sedikit dengan yang bidang-bidang yang best, yang panas jadi yang kita sebut di awal tadi, yang ditawarkan oleh pihak Giat Mara Sarawak. Kita ada 12 kluster dalam latihan di Giat Mara tu. Seluruh Malaysia kita ada tawarkan 665 kursus. Seluruh Malaysia. Dan kursusnya bukan maksudnya 665 kursus yang berbeza. Di seluruh tempat kita ada berbeza-beza kursus lah. Dan kita ada kursus yang memang dapat sambutan dan kadang-kadang orang sampai berguna surat sokongan nak mohon. Macam mohon kerja jadinya. Bidang kulineri, masakan dan pemusaji, dan bidang confectionery and bakery, bidang pastry. Kemudiannya kursus-kursus yang berat, kita ada 2 jenis kursus. Satu ialah kursus soft trade, kursus yang ringan, dan kursus hard trade. Hard trade tu kursus yang menggunakan jentera. Yang panas ialah kursus pendawai elektrik. Belajar lama sikit lah, setahun setengah. Tapi bila tamatnya boleh mula wiring di rumah dan ada lesen. Wah. Yang kedua, menarik. welding. Welding. Teknologi kimpalan dan fabrikasi logam. Fabrikasi logam tu diolah macam kain. Fabrik logam. Jadi nya akan tamat dekat Giat Mara dengan kursus dengan sijil WQT 6G dan 3G. 3G dan 6G. Nama pun kita familiar nak. Mun mak familiar, masuklah ke Giat Mara belajar benda. Dan siapa yang ada sijil daripada bidang welding dalam 3G dan 6G tu, nya cukup untuk equip duitnya untuk jadi welder yang berpengalaman dan ada orang madatik berketerampilan lah. Banyak lagi kursus kita sebenarnya. Kita boleh layarilah ke website kami orang untuk tangga apa kursus yang ada. Ya, antara kursus-kursus yang sampai cerita lah, banyak lagi kursus lain macam kursus menjahit, kursus yang biasa tapi yang luar biasa ya, banyak kursus macam ni lah. Okey, Tuan Haji, mungkin ada pesanan ataupun amanat kepada belia-belia kita yang bersama dengan The Midin Show di luar sana untuk sebelum kita mengakhiri bual bicara kita hari itu. Silakan. Kami rasa memang macam kita madalah, masa memang mencemburui kita. Sehari kita ada 24 jam. Ya. Setiap orang ada 24 jam yang sama. Dan setiap orang ada 1440 minit untuk memvaluekan diri kita. Kalau dalam satu hari kita gunakan value ya, setiap orang ada 1440, kita ibaratkan duit ringgit lah. Munnya gunakan nilai ya, 1 jam terbuang, akhirnya minit yang akan tinggal dalam 36 ringgit. Ia je value yang kita dapat. Macam yang dalam belia kini tu, nya nangga peluang kemahirannya depan mata, tapi nya mau sebab nya rasanya malu dah masuk Giat Mara. Nya malu untuk belajar kemahiran sebab nya rasa kawan-kawannya lain masuk universiti, aku belajar kemahiran. Sajaknya menjal mak bapaknya suruh enrollnya masuk ke kolej berbayar walaupun akademiknya berapa. Ia yang berlaku kesian dengan mak bapak sampai gadi tanah, sampai mak duduk emas. Akhirnya kita berjaya semester 1 je. Kita bawa pulang laptop, bawa pulang gerek. Sebab saya dah oleh bapa, sebab kita memang mampu pun kepada akademik. Tapi yang pada hakikatnya sebenarnya kita supan untuk berada dalam bidangnya sebab orang pandang rendah orang ambil bidang kemahiran. Kami pernah tertulis di Facebook kami lah. Siapa yang ada follow kami di Facebook, jangan terkejut satu hari kelak kita akan jadi bos kepada kawan-kawan kita yang masuk universiti. Contohnya ada seorang hamba Allah yang mungkin bapa penta lah, tapi belajar bidang kemahiran jadi toke kepada company construction. Dalam tempoh 5 tahun kawan-kawannya habis universiti, last mohon kerja dengan kawannya yang masuk universiti sebabnya dah ada company yang besar, dah ada kemahiran, dan benda yang akan mustahil berlaku kalau kita ada keinginan. Dan Giat Mara bersedia untuk terima kita orang
datang dengan gelas kosong, jangan datang dengan gelas yang penuh, supaya kita dapat belajar benda ya daripada basic, akhirnya jadi orang yang berjaya. Jadi intake kami on 2021 ready, boleh mohon mulai sekarang. Itu pesanan saya. Jangan jadikan diri kita dan sejarah akademik kita ya tangga ataupun puncak untuk kita berbesar diri. Kita perlu rendahkan diri dan belajar lebih banyak perkara dalam hidup tu. Itu pesan kepada semua belia, dan jangan rasa ketinggalan. Terima kasih Tuan Haji Muhammad Khairul. Ya. Azhar tadi ya. Betul. Dan rasanya The Midday Show untuk episod yang keempat yang membawakan tajuk mengenai pendidikan latihan teknikal dan vocational. Dan sebelum berundur diri, izinkan saya untuk berkongsi dan merumuskan apa yang disebutkan oleh Tuan Haji tadi, iaitu dalam serangka pantun, sampan kotak hilir mudik, dayung patah galang sebatang. Ikhtiar tidak datang bergolek, akal tidak datang melayang. Demikian saja untuk The Midday Show untuk episod kali ini. Terima kasih untuk anda bersama kami. Jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak Ibu Pertiwiku.